A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal halimul hakim. Wa biyassir wa la tu'assir rabitamin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada para pendengar dan para penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi yang mulia dan penuh barakah sempena 12 Rabiul Awal pada tahun 1443 Hijrah. Saya ingin menyampaikan sirah Nabi berkenaan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Sewaktu baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, anak-anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memegang peranan untuk membantu baginda dan juga ayah beliau Abdullah, anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, akan keluar suatu pagi sekitar kota Mekah untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang akan dihebahkan kepada semua penduduk Mekah berkenaan dengan tindakan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala seorang hamba saya iaitu Amir bin Fuhairah, iaitu seorang pengembala kambing di kaki Gunung Sur sehingga ke Gua Sur, Amir bin Fuhairah akan membawa kambing-kambingnya daripada Gua Sur dan memerah susu-susu kambing tersebut untuk diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Manakala anak beliau yang perempuan pula bernama Asma bin Abu Bakar telah diarahkan untuk menghantar makanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ayah beliau iaitu Sayyidina Abu Bakar setiap malam dengan membawa makanan. Untuk pengetahuan semua, Asma telah digelar oleh Rasulullah SAW sebagai Zatun Naqatain atau orang yang mempunyai 2 tali pinggang. Kenapa beliau digelar Zatul Naqatain? Kerana pada waktu itu Sayyidatina Asma sedang saraf mengandung. Beliau diminta dan diarahkan oleh ayah beliau untuk setiap hari selama 3 hari berturut-turut menghantar makanan mendaki Gunung Sur yang tingginya mencecah 2000 kaki. Bagi membawa makanan yang banyak untuk Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak mempunyai peralatan. Lantas Sayyidatina Asma telah menanggalkan kain serta mengoyakkan kain menjadi 2 tali pinggang. Kain tersebutlah digunakan untuk membawa makanan-makanan tersebut ke Gua Sur untuk ditamu kepada Rasulullah SAW dan ayah beliau. Pada itu juga Sayyidatina Asma ini pernah dipanggil oleh Abu Jahal untuk memaklumkan di manakah perginya ayah beliau dan juga Nabi Muhammad SAW. Namun jawapan yang diberikan oleh Sayyidatina Asma adalah tidak tahu. Dengan itu Abu Jahal yang kejam dan bongkak telah menampar Sayyidatina Asma sehingga tertanggal anting-anting di telinga beliau. Setelah berada selama 3 hari 3 malam di dalam Gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, akhirnya Nabi Muhammad SAW telah mendapat wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam untuk keluar meneruskan perjalanan hijrah beliau. Persediaan waktu itu telah pun dilengkapi. Bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW pada ketika itu untuk berhijrah, terdapat 2 orang lagi, iaitu yang pertama adalah seorang hamba yang bernama Ammar bin Fuhairah dan seorang penunjuk jalan iaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah seorang yang berbahasa Yahudi yang masih lagi belum memeluk Islam. Beliau telah bersetuju dengan Sayyidina Abu Bakar agar menunjukkan jalan keluar daripada kota Mekah, tetapi tidak mengikuti jalan-jalan biasa. Perjalanan itu turut disertai dengan 2 ekor unta yang akan ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Unta yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW itu dinamakan Al-Qashwa.
maka teruslah baginda meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan itu, baginda mengarahkan agar Abdullah bin Uraikid membuat satu laluan yang berbeza daripada laluan biasa untuk ke Madinah. Lantas Abdullah bin Uraikid telah memesongkan perjalanannya ke selatan, iaitu menghala ke Yaman sebelum menyusuri pesisir pantai untuk ke Madinah, suatu perjalanan yang agak jauh. Dalam waktu yang sama, di kota Mekah juga, pembesar-pembesar Quraisy Mekah telah berbincang dan bermusyawarah untuk memutuskan apakah tindakan susulan terhadap Nabi Muhammad SAW yang didapati telah hilang dari kota suci Mekah. Namun, dengan itu, Abu Jahal telah memutuskan dan memaklumkan kepada halayak ramai bahawa kepada sesiapa yang dapat membawa Muhammad sama ada hidup ataupun mati akan diberi ganjaran sebanyak 100 ekor unta. Bayangkan tuan-tuan, 100 ekor unta ini boleh jadi jutawan sekarang. Dalam waktu itu, seorang penunggang kuda yang gagah perkasa bernama Suraqah bin Malik telah mendengar tentang imbuhan dan imbalan 100 ekor unta yang akan diberikan kepada mereka yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW sama ada hidup dan mati, telah bersedia untuk memburu baginda Nabi Muhammad SAW. Suraqah bin Malik dengan segera telah bersiap sedia menyediakan kuda dan pedang untuk memburu baginda Nabi Muhammad SAW dan juga pengikut-pengikutnya yang sedang berhijrah daripada bumi Mekah. Dalam waktu yang sama, Suraqah bin Malik juga telah mendengar cerita dari pemburu-pemburu di sekitar kota Mekah bahawa mereka tidak dapat bertemu Nabi Muhammad SAW di laluan ke Madinah seperti biasa. Dengan itu, Suraqah telah memesongkan arah tujuannya menuju ke Yaman kerana bagi pendapat beliau, kemungkinan besar Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti jalan selatan yang agak jauh untuk ke Madinah. Ketika sedang mengejar Nabi Muhammad SAW, Suraqah masih lagi gagal menemui baginda. Suraqah berehat di satu tempat di perkampungan Al-Mudlaji. Di perkampungan Al-Mudlaji ini, Suraqah telah mendengar daripada seorang pemuda yang melihat ada satu kumpulan sedang berjalan menuju ke arah Madinah. Dengan segera Suraqah bin Malik memaklumkan bahawa tidak mungkin itu Muhammad dan juga kuncu-kuncunya, kerana jika Nabi Muhammad melalui jalan itu, kemungkinan besar telah ditemui oleh ramai orang. Tetapi sebaliknya, dengan segera Suraqah bin Malik telah pergi ke kuda dan mengambil pedang beliau serta menunggang kuda untuk mengejar Nabi Muhammad SAW. Bagi pendapat Suraqah bin Malik bahawa itulah kemungkinan besar itu adalah Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar yang sedang berhijrah ke bumi Madinah. Apabila mengejar Nabi Muhammad, beliau nampak bayang-bayang satu gerombolan yang sedang berhijrah dengan menaiki 2 ekor unta dan 4 orang. Lama-kelamaan kedudukan Suraqah dan juga rombongan Nabi Muhammad semakin hampir di antara satu sama lain. Apabila didapati terdengar suara memanggil, Sayyidina Abu Bakar menoleh ke belakang dan dilihatnya terdapat orang mengejar Nabi Muhammad SAW yang sedang menunggang kuda dan juga memegang pedang. Lalu Abu Bakar memaklumkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang membaca Al-Quran di atas unta pada waktu itu. Nabi Muhammad membiarkan saja, tetapi Abu Bakar merasa amat takut dan gerun kerana pembunuh itu sudah hampir kepada Nabi Muhammad SAW. Suraqah menjerit dan berkata, meminta Muhammad berhenti kerana ingin menangkap beliau. Kedudukan Suraqah dan juga rombongan Nabi Muhammad SAW semakin hampir. Baginda mendapati Suraqah telah hampir. Lalu apabila ditoleh ke belakang, baginda melihat Suraqah dan juga kudanya telah tersungkur hanya beberapa meter di belakang Rasulullah. Lalu Suraqah meminta tolong kepada Nabi Muhammad kerana kuda beliau telah termasuk di dalam padang pasir dan Suraqah telah terjatuh. Namun
baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Abdullah meneruskan perjalanan. Untuk kali keduanya, Surakah masih lagi terus menunggang kuda kembali dan mengejar juga Rasulullah SAW. Abu Bakar melihat dan memaklumkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi semakin hampir Surakah kepada rombongan Nabi Muhammad, kuda yang ditunggangi oleh Surakah telah sekali lagi terjerumus ke dalam pasir di padang pasir tersebut dan Surakah jatuh terguling di padang pasir tersebut. Nabi Muhammad meneruskan perjalanan tanpa mempedulikan Surakah bin Malik. Untuk kali keduanya, Surakah bin Malik terus menunggang kuda dengan keadaan luka-luka sedikit di bahagian badan beliau. Beliau tanpa rasa takut dan getar menaik kuda beliau dan terus menyerang Nabi Muhammad. Untuk kali ketiganya, Surakah jatuh yang amat ketara sangat dan beliau telah menjerit meminta pertolongan Nabi Muhammad SAW, dan suara itu telah didengar oleh Abdullah dan memaklumkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad turun dari unta dan terus menuju kepada Surakah untuk membantu Surakah bin Malik yang telah terjatuh dengan begitu teruk sekali. Surakah akhirnya meminta maaf kepada baginda Nabi Muhammad SAW kerana pada pandangan beliau belum pernah menimpa bencana begitu buruk sejak beliau menjadi seorang yang gagah perkasa seperti sekarang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW telah membuat perjanjian dengan Surakah bin Malik, di mana satu perjanjian surat telah ditandai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Surakah bin Malik, yang mana perjanjian itu adalah supaya Nabi Muhammad membebaskan Surakah sama ada sekarang atau pada bila-bila masa sahaja. Dan Surakah juga memberitahu baginda Nabi Muhammad SAW agar tidak memaklumkan peristiwa tersebut kepada orang lain kerana malu sangat terhadap perkara yang berlaku. Dalam waktu yang sama, Nabi Muhammad SAW ingin memaklumkan satu perkara kepada Surakah bin Malik. Lantas Surakah bin Malik mengatakan, "Apakah dia, wahai Rasulullah?" "Ketahuilah engkau, wahai Surakah bin Malik, bahawa suatu hari nanti apabila aku wafat, tangan engkau akan dikalungkan dengan gelang Maharaja Kasrah." Baginda selepas itu meneruskan perjalanan dan Surakah bin Malik dengan rasa bangganya berlalu pergi meninggalkan Rasulullah SAW dengan perjanjian yang telah dipersetujui bersama Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraqid dan Amru bin Fuhairah telah meneruskan perjalanan sehinggalah sampai ke satu tempat di rumah seorang wanita tua yang bernama Ummu Ma'bad. Di situ Abu Bakar telah meminta untuk berehat dan juga meminta sedikit makanan untuk diminum, sama ada terdapat adakah sedikit susu kambing untuk diminum bagi orang-orang yang bermusafir. Namun dimaklumkan oleh Ummu Ma'bad bahawa mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan, tetapi jika ada, sesungguhnya mereka sedia untuk diberi sama ada minuman atau makanan. Selepas itu Rasulullah SAW terus turun dari unta dan menuju berhampiran dengan Ummu Ma'bad memaklumkan, "Adakah engkau memiliki seekor kambing?" Ummu Ma'bad berkata, "Ada. Aku hanya memiliki seekor kambing yang tua yang tidak boleh mengeluarkan susu." Lalu Nabi Muhammad SAW memaklumkan kepada Ummu Ma'bad, "Sudikah kiranya aku memerah kantung susu kambing tersebut dan mengeluarkannya?" Lalu Ummu Ma'bad mengatakan bahawa, "Silalah dan sudikanlah jika ia boleh dikeluarkan." Dengan segera Nabi Muhammad SAW pergi kepada seekor kambing tua tersebut dan mengurut di kantung susu kambing tersebut. Alangkah terkejutnya Ummu Ma'bad bahawa dengan tiba-tiba susu telah keluar daripada kantung kambing betina yang telah pun tua. Nabi Muhammad SAW telah beri minum susu kambing tersebut kepada Abu Bakar, diikuti dengan Abdullah bin Uraqid dan juga Amru. Selepas itu barulah diminum oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah puas minum,
baginda Nabi Muhammad SAW mengarahkan agar Ummu Ma'bad menyediakan bekas untuk mengisi susu yang ada di kambing tersebut. Alangkah bahagia dan gembiranya Ummu Ma'bad. Tanpa disedari, beliau memiliki susu yang banyak untuk disimpan. Pada sebelah petangnya, apabila Abu Ma'bad pulang dari mengembala kambing, dia merasa sesuatu yang agak aneh berlaku di rumah tersebut. Dilihatnya sesuatu yang tak pernah berlaku, iaitu bekas-bekas minuman penuh dengan susu kambing. Lalu beliau mengatakan kepada Ummu Ma'bad, adakah seseorang telah singgah di rumah kita? Ummu Ma'bad memaklumkan bahawa tadi terdapat seorang bersama satu kumpulan telah singgah di rumah beliau untuk meminta makanan dan minuman, tetapi beliau tak ada memiliki apa. Abu Ma'bad mengatakan, siapakah orang itu? Dan dengan pantas Ummu Ma'bad memaklumkan, seorang pemuda berambut hitam ikal mayang telah datang bersama dengan pengikutnya. Percakapannya jelas dan mudah difahami, dan pengikutnya mengikut akan kehendak apa yang dituruti. Lalu Abu Ma'bad mengatakan, kemungkinan besar itu adalah Muhammad yang digelar Nabi SAW. Alangkah gembiranya Ummu Ma'bad dapat berjumpa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau hijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Setelah itu, Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya menuju ke Madinah sehinggalah sampai satu tempat yang diberi nama Quba. Quba terletak kira-kira 3 ke 4 km daripada Masjid Nabawi. Di situlah Nabi bermalam beberapa hari. Di situlah baginda Nabi Muhammad SAW membina masjid yang pertama di dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Pada hari Jumaat itu juga, Nabi Muhammad SAW sebelum pergi ke Madinah, baginda telah memulakan sembahyang Jumaat yang pertama di Masjid Quba tersebut. Selepas beberapa hari, baginda meneruskan perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Penduduk Madinah dengan merasa gembira dan merasa bangga telah menunggu baginda Nabi Muhammad SAW yang agak lama. Alangkah kegembiraan itu disambut dengan gembira apabila mereka melihat Nabi Muhammad dan kumpulannya sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah. Satu lagu telah dinyanyikan buat baginda, iaitu Tola'al Badru Alaina, iaitu telah datang sinar purnama, wajahnya berseri-seri. Itulah lagu yang diiringi ketika Nabi Muhammad sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kaum Khazraj dan Aus yang telah bersatu telah menjemput Nabi Muhammad SAW untuk tinggal di Mekah. Sekianlah sekaya daripada cerita untuk buat kali ini. Semoga ia jadi pedoman dan juga tauladan buat kita semua, agar ia menjadi satu cerita yang baik buat kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.